Selamat sejahtera. Untuk video ini, kumpulan kami akan membentangkan tentang tajuk 6.4 iaitu ke arah pengukuhan perpaduan etnik. Subtopik yang pertama ialah Pakatan Rakyat. Apa itu Pakatan Rakyat? Pakatan Rakyat atau dikenali sebagai People's Pact atau People's Alliance dibentuk pada 1 April 2008 setelah melihat hasil perjuangan mereka dan sokongan rakyat kepadanya. Idea membentuk pakatan ini lahir ketika kempen pilihan raya ke-12 pada tahun 2008. Pakatan politik ini terdiri daripada Parti Keadilan Rakyat (PKR), Democratic Action Party (DAP) dan Parti Islam Se-Malaysia (PAS) yang mencapai persetujuan bekerjasama sebagai Barisan Rakyat, People's Front atau Barisan Alternatif semasa pilihan raya umum ke-12 pada tahun 2008. Antara pemimpin yang terlibat ialah Anwar Ibrahim dari Parti Keadilan Rakyat (PKR), Lim Kit Siang dari Democratic Action Party (DAP) dan Abdul Hadi Hawang, Parti Islam Se-Malaysia (PAS). Setiap komponen parti yang pada asasnya mempunyai ideologi perjuangan tersendiri tetapi akhirnya berjaya mencapai pakatan untuk memperjuangkan dan mempertahankan kepentingan semua kumpulan etnik di Malaysia. Ideologi Pakatan Rakyat ialah keadilan sosial, social justice, kemajuan, progresif, demokrasi sosial, sosial demokrasi dan kebajikan awam, public welfare. Tujuan penubuhan Pakatan Rakyat adalah untuk memperjuangkan dan mempertahankan kepentingan semua kumpulan etnik di Malaysia. Parti-parti politik itu bersetuju mencapai kerjasama politik untuk bersaing dengan Kerajaan Barisan Nasional dalam pilihan raya umum ke-12 dan persetujuan kerjasama mereka bertujuan membuktikan pakatan itu turut dapat memperjuangkan kepentingan rakyat dan membawa kemajuan kepada rakyat serta negara. Pakatan Rakyat juga dibentuk sebagai sebuah gabungan parti politik daripada berbilang etnik yang diwujudkan untuk membela nasib rakyat yang terpinggir dan tidak terbela di bawah pimpinan Barisan Nasional. Pada 20 April 2010, SNAP dari Sarawak secara rasmi menyertai Pakatan Rakyat sebagai anggotanya selepas parti itu keluar dari Barisan Nasional. Namun, pada 6 Mei 2011, SNAP mengumumkan untuk meninggalkan Pakatan Rakyat. Walau bagaimanapun, setelah memperoleh 89 kursi Parlimen dan 229 kursi DUN pada pilihan raya umum ke-13, krisis dalaman Pakatan Rakyat akhirnya membawa kepada perpecahan gabungan parti PAS, PKR dan DAP dalam pakatan politik itu, dan seterusnya Pakatan Rakyat dibubarkan pada Jun 2015. Namun, pakatan baru telah ditubuhkan pada tahun 2015 bagi menggantikan pakatan ini, iaitu Pakatan Harapan. Berikut merupakan keputusan pilihan raya umum dan keputusan pilihan raya negeri bagi Pakatan Rakyat setelah gabungan ketiga-tiga parti tersebut diwujudkan. Subtopik 6.44 Program Latihan Khidmat Negara. PLKN ini merupakan kursus latihan wajib yang dilaksanakan selama 3 bulan oleh Lepasan SPM. PLKN ini pada mulanya diwujudkan pada 16 Februari 2004 dan matlamat mereka adalah untuk membina dan mengukuhkan semangat patriotisme dalam kalangan remaja muda. Dalam Kongres Patriotisme Negara pada 24 Oktober 2002, terdapat satu idea yang dicetuskan untuk mengadakan PLKN ini, dan di sinilah bermulanya sejarah penubuhan PLKN. Jabatan Latihan Khidmat Negara ini merupakan badan yang terlibat dalam pelaksanaan PLKN. Mereka diberi tanggungjawab untuk mengubal dasar dan peraturan, merancang, menyelaras dan memantau penyelarasan PLKN, menyediakan kemudahan yang lengkap, menyimpan rekod-rekod peserta, menyediakan program latihan dan menilai keberkesanan PLKN. PLKN dilaksanakan untuk mencapai objektif yang telah digariskan seperti yang berikut: meningkatkan semangat patriotisme, mempertingkatkan perpaduan etnik,
membentuk perwatakan positif melalui penerapan nilai-nilai murni, menanam semangat kesukarelaan dalam kalangan remaja, dan yang terakhir, melahirkan generasi muda yang lebih cerdas, dan penuh keyakinan diri. Program latihan hikmat negara adalah berpandukan 4 modul yang telah ditetapkan oleh JLKN. Yang pertama adalah modul fisikal, yaitu untuk membina kemahiran dan ketahanan mental. Kedua, modul kenegaraan untuk meluaskan pengetahuan tentang kenegaraan, serta meningkatkan perasaan cinta para peserta program untuk negara. Yang ketiga adalah modul pembinaan karakter, modul yang dilaksanakan untuk membina karakter yang berkesan bagi para peserta, merangkumi diri, keluarga, komuniti, dan negara. Dan yang terakhir adalah modul hikmat community, yaitu untuk menyemarakkan semangat kesukarelaan dalam diri setiap peserta. Subtopik seterusnya adalah Gagasan Satu Malaysia. Satu Malaysia ialah satu gagasan yang diperkenalkan oleh Perdana Menteri ke-6 iaitu Datuk Seri Mohammad Najib Tun Haji Abdul Razak pada 2 April 2009. Konsep Satu Malaysia ini bukanlah satu wawasan atau gagasan pemikiran yang baharu. Sebaliknya ialah pelengkap kepada pendekatan yang sedia ada untuk mengukuhkan perpaduan etnik dan penerusan agenda kerajaan dalam membina negara bangsa. Logo Satu Malaysia terbentuk daripada nombor 1 yang berlatar belakangkan bendera Malaysia. Ia melambangkan visi negara iaitu untuk mewujudkan sebuah masyarakat yang bersatu padu dan mempunyai semangat cinta akan negara berpandukan perlembagaan negara dan rukun negara. Logo ini turut mencerminkan sikap rakyat Malaysia yang saling bekerjasama, bermuafakat, berdikari, berfikir dan menghayati satu visi untuk membina sebuah negara bangsa. Konsep Satu Malaysia iaitu rakyat didahulukan, pencapaian diutamakan merupakan satu konsep dalam bidang pentadbiran yang menyarankan para pemimpin kerajaan menjalankan tugas dengan lebih cekap, amanah, bertanggungjawab demi kepentingan rakyat. Terdapat 8 nilai yang diterapkan oleh Yang Amat Berhormat Datuk Seri Mohammad Najib Tun Abdul Razak dalam konsep Satu Malaysia. Nilai-nilai murni ini diharap dapat menyatupadukan rakyat Malaysia dengan fikiran dan tindakan yang menjerumus kepada satu matlamat iaitu untuk negara. 8 nilai-nilai tersebut adalah budaya kecemerlangan, ketabahan, rendah hati, penerimaan, kesetiaan, meritokrasi, integriti dan pendidikan. Melalui konsep Satu Malaysia, perasaan tidak puas hati antara pelbagai etnik di Malaysia dapat dibendung, malah rakyat bersama-sama dapat memajukan negara. Wawasan 2020 juga dapat tercapai. Seterusnya, bagi memperkasakan prinsip Satu Malaysia, kerajaan telah menetapkan 3 teras prinsip utama. Antaranya ialah prinsip penerimaan yang bererti walaupun rakyat Malaysia mempunyai cara hidup, amalan dan kebudayaan yang berbeza, tetapi kita menerima antara satu sama lain sebagai rakan setia. Prinsip seterusnya ialah prinsip kenegaraan. Prinsip kenegaraan merupakan sebuah konsep perpaduan semangat nasionalisme dan cintakan negara yang telah diterapkan semenjak dahulu lagi oleh pemimpin-pemimpin terdahulu. Sebagai contoh, Tunku Abdul Rahman melalui Parti Perikatan yang dipimpinnya dengan dibantu oleh Tun Tan Cheng Lock dan Tun Viti Sambatan berjuang bagi mendapatkan kemerdekaan dan kebebasan daripada penjajah British untuk tanah Melayu. Prinsip yang ketiga ialah prinsip keadilan sosial, iaitu setiap kaum di negara ini tanpa mengira latar belakang atau agama diberikan keadilan yang sebaik mungkin dari segi kebajikan dan aspek-aspek sosial yang penting. Melalui konsep Satu Malaysia, setiap wakil rakyat bertindak melepasi sempadan kaum masing-masing dan melebarkan khidmat mereka kepada kaum-kaum lain. Namun begitu, konsep Satu Malaysia yang mempunyai prinsip keadilan sosial bukanlah platform bagi mana-mana pihak untuk membuat tuntutan yang keterlaluan dan bukan-bukan. Baiklah, sekian sahaja pembentangan daripada kumpulan kami yang merangkumi 3 subtopik iaitu Pakatan Rakyat, PLKN dan Satu Malaysia. Sekian, terima kasih.